Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat malam lah. Okay, so hari ni, okay, untuk malam ni pukul 8 lebih ni kan. Okay, tak ada lebih sangat, lebih 8 minit je. Okay, so kita akan sambung pula sesi seminar kita ni. Seminar sejarah bab 5 tingkatan 4 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita ada tak sedap tadi 4 subtopik. Okey, sekejap. Nota ni pun tak ada dapat mana, so jom. Saya lagi suka nota ni. Walaupun kita nampak nota ni padat, dia memang padat lah, tapi dia macam elok jugalah untuk kita tahu apa poin-poin penting yang kita kena tahu untuk sesuatu bab tu. Okay. So yang ni dah cukup set lah, ada form 4 dan juga form 5. Okay. So jom. So bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. So untuk subtopik yang pertama iaitu 5.1 ialah latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, so sekejap. Admit sekejap. Okay, so okay, let's go. So Persekutuan Tanah Melayu ataupun PTM, tapi untuk bila jawab soalan nanti kan, kita memang tak boleh nak guna sesuatu yang dipendekkan macam PTM, lagi apa lagi, BMA. Kita tak boleh guna macam tu terus. Melainkan kita bagi tahu dia punya nama panjang dia dulu, lepas tu ikutlah nak buat singkatan dia ke tak. Macam tu, yang tu cara dia. Kalau tak nanti dia macam buat-buat tak nampak lah jawapan korang semua, sebab nama dia punya subjek tu kan korang just pendekkan, sebab bila pendekkan macam ni dia boleh jadi yang lain. So that's why dia titik berat kan. Kita buat dulu nama panjang ni, lepas tu barulah nak buat kurungan ataupun tak, ikut suka. Okay. So Persekutuan Tanah Melayu PTM diperkenalkan bagi apa? Bagi menggantikan Malayan Union 1946, di mana Malayan Union ni kan untuk bab 4 petang tadi, dia banyak isu tau. Dia ramai pihak yang membantah bila lagi-lagi golongan raja dan juga ni lah rakyat. So Malayan Union ni dia memang banyak konflik lah, banyak isu lah dekat situ. So that's why diperkenalkan PTM ni, Persekutuan Tanah Melayu. Okay, sekejap. PTM. Okay, sekejap. Saya nak cas kejap. Nak ambil, nak susut kejap. Prepare untuk cas. Lupa pula tadi tak cas. Ya. Okay, sekejap lah. Kau tak boleh sapu sikit. Sekejap. Come on. Okay, so kita sambung balik. Okay, kita sambung balik. Okay. So hopefully tak overheat. Okay, jom. Kita sambung balik mana tadi? Okay. So jadi untuk merangka perjanjian PTM ni kan. Okay. Jadi kerja ni diberikan kepada ni lah, Jabatan Kuasa Kerja, di mana Jabatan Kuasa Kerja ni dibentuk untuk tujuan dia merangka perjanjian PTM, Persekutuan Tanah Melayu PTM. Okay. So di samping itu juga terdapatnya golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif. Alternatif ni dia macam jalan singkat lah, yang lebih mudah lah, lebih kurang macam tu. Okay. Iaitu perlembagaan rakyat. Okay. So apa dia? Persekutuan tu, apa maksud persekutuan tu? Apa definisi dia? Okey. Maksud persekutuan tu maksudnya gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Okey.
Lepas tu pentadbiran kerajaan persekutuan ni, iaitu persekutuan tadi gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Okey, dibahagikan pula kepada dua, iaitu apa? Kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Ni untuk form 5 ni kita biasa dengar lah, sebab form 5 ni dia lebih kepada yang dalam negara lah. Okey. Kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, jom kita tengok dia punya latar belakang untuk jawatan kuasa kerja ni. Okey, so penubuhan dia ditubuhkan pada 25 Julai 1946 dengan matlamat membincangkan asas perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi ahli jawatan kuasa ni terbahagi kepada 3 golongan, iaitu Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO, United Malay Nation Organisation. Okay. Lepas tu Wakil Kerajaan British. Okay. So untuk Wakil Raja-Raja Melayu ni, okay, Raja Kamarul Zaman, Raja Ngah Mansur ataupun dikenali juga sebagai Raja Kecil Tengah Perak. Okay. So kemudian Datuk Hamzah Abdullah, orang kaya Menteri Besar Selangor. Okey, seterusnya Haji Muhammad Sharif Osman, okey, iaitu Setiausaha Kerajaan Kedah. Okey, seterusnya Datuk Ni Ahmad Kamil Mahmud. Okey, jap. Iaitu Datuk Seri Setia Raja Kelantan. Okey, so Wakil UMNO ni pula macam biasa adanya Datuk On Jaafar, lepas tu ada pula Datuk Abdul Rahman Muhammad Yasin. Okey, seterusnya Haji Megat Yunus. Okey, untuk wakil kerajaan British pula, okey, kita ada A.T. Newbold. Okey, Ketua Setiausaha Malayan Union. Okey, lepas tu K.K. O'Connor. Okey, Peguam Negara Malayan Union. Okey, lepas tu kita ada W.D. Godsall. Macam mana nak sebut? Godsall. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, Setiausaha Kewangan. Okey, lepas tu kita ada Dr. W. Lan Heng. Okey, MCS. Okey, lepas tu kita ada A. Williams, MCS. Lepas tu kita ada DC Waterstone. Okey, Setiausaha. Okey, next untuk dia punya pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang. Okey, ni kita bahaskan sini dia macam ni lah orang-orang dari negara British lah, nama depa ni. Okey, so kita ada Theodore macam mana sebut? Okey, Theodore. Okey, penasihat Raja-Raja Melayu. Roland Bradell. Okey, penasihat undang-undang UMNO. Okey, hati dan okey, jawatan kuasa ini mula sehinggalah pertengahan November 1946, di mana cadangan untuk jawatan kuasa kerja ni kan, cadangan mereka ialah yang pertama sekali menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan juga dua buah negeri-negeri selat, iaitu negeri-negeri selat tu antaranya Melaka dan juga dan juga Pulau Pinang. Singapura tak masuk. Okay. Kemudian cadangan seterusnya memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey. Yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri dan juga mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat, di mana sebelum ni agak longgar, di mana berprinsipkan jus soli. Jus soli ni dia punya kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir terus. Maksudnya bila anak tu
lahir contohlah dekat dekat Terengganu. So dia macam terus dapat warga negara. So macam tak adil lah untuk penduduk asal. So that's why diperjuangkan lah membangkitkan isu kewarganegaraan lah di peringkat nasional. Okay. Seterusnya kita ada gerakan nasionalis Melayu radikal. Okay. Di mana mereka membidas British kerana apa? Kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Kemudian lagi satu, British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa. Okay, macam tersisih lah juga. Lepas tu golongan ini pun, golongan nasionalis Melayu radikal ni pun bergabung kemudian membentuk apa? Membentuk Putra yang dikenali sebagai Pusat Tenaga Rakyat. Di mana gabungan Putra ni kan, okay, macam ni. Okay, dia adalah gabungan beberapa parti lebih kurang, gabungan PKMM iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya, API Angkatan Pemuda Insaf. Lepas tu Geram, memang geram lah. Okay, Gerakan Angkatan Muda. Kemudian Hizbul Muslimin. Okay, lepas tu kita ada Batas, kita ada Awas Batas Barisan Tani Malaya dan juga Awas Angkatan Wanita Sedar. Okay. Okay, di mana pengusinya untuk ni lah PKMM ni. Okay, sekejap. Sebentar. Okay, untuk PKMM ni kan. Okay. Dia macam that. Okay, tak apa. So, kan pengurusi kan. So, pengurusi diketuai inilah PKMM. So, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Okay, API ni Angkatan Pemuda Insaf. Pengurusi dia Ahmad Bostamam. Okay. Lepas tu Geram tadi, Gerakan Angkatan Muda Aziz Ishak dan juga Abdul Samad Ismail. Okay. Hizbul Muslimin, Abu Bakar Al-Baki. Okay, seterusnya Batas. Batas ni, sekejap. Okay, yang Batas ni. Okay. Diketuai oleh Musa Ahmad. Okay, Awas Angkatan Wanita Sedar Syamsiah Fakih. So dan juga adalah juga gabungan Putra AMCJA. Okay. Di mana AMCJA ni ditubuhkan oleh golongan bukan Melayu dan diketuai oleh ni lah Tan Cheng Lock. Okay. Pandangan AMCJA ni mereka menganggap British tuntutan, okay, menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO, okay, dan juga menganggap jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik ya, okay. Okay, seterusnya AMCJA ni bergabung pula dengan Putra, okay. So ahli AMCJA, okay. Dia adalah gabungan beberapa persatuan. Okay, sekejap. Kenapa dia lagging lah? Kejap macam dia lagging. Okay. Kalau nampak macam lambat gerak ke apa ke, bagi tahu tau, inform tau. Sebab lagging, tak tahu kenapa. Lagging dekat Chrome. Kalau yang ni laju pula OneNote. Okay, bagi tahu tau. Okay. So, okay. Pertubuhan ni gabungan beberapa ni lah. Pertubuhan lain. Okay, sekejap. Kita tengok komen jap. Macam dia lagging. Kalau lagging juga, tukar lain ni jap. Prepare lah tukar device lain. Aduh. Okay, jap.
Okay. Okay, dah mula tak lag dah. Okay, jom. So, okay. So, AMCJA ni, okay, gabungan adalah 3 pertubuhan ni iaitu PMFTU, MDU dan juga MIC. MIC ni kita biasa dengar lah. Okay. So, FTU ni apa? Peng ke PAN. Okay. Peng Melayang Federation of Trade Union yang diketuai oleh Chan Lu Setiausaha. Okay. Melayang Democratic Union di MDU. Okay. Joint Iba Pengurusi. Okay. Melayang Indian Congress MIC. Joint TV iaitu sebagai presiden. Okay. So apa tindakan untuk kumpulan ni, gabungan putera dengan AMCJA ni, okay. So tindakan mereka menolak perjanjian persekutuan. AMCJA membantah kerana apa? Kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu dan menganggap perlembagaan persekutuan tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Okay. Kemudian pada 1 Julai 1947, cadangan perlembagaan yang disemak oleh jawatan kuasa kerja diumumkan kepada awam. Kemudian setelah diumumkan tu, gabungan putera AMCJA ni pun menentanglah cadangan perlembagaan tu pun secara terbuka penentangan mereka. Okay. Jadi apa sumbangan nasionalis Melayu radikal ni? Okay, sumbangan dia 1930-an lah, di mana matlamat perjuangan mereka membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan juga enggan berkompromi dengan penjajah untuk apa? Untuk mencapai kemerdekaan. Okay, lepas tu hak semua kaum dalam sesebuah negara. Okay. Memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara juga dan memberi penekanan kepada kebebasan bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Okey. Lepas tu akhbar ni, okey, Ahmad Bostaman menerbitkan akhbar apa? Akhbar Suara Rakyat sebagai wadah tu platform lah, okey, ataupun medium ataupun alat untuk membuka minda dia typo, okay, untuk membuka minda rakyat ke arah ingin kebebasan dan inilah merdeka. Okay, ni pun panjang juga ni, rasanya nanti saya akan cuba sambung dekat kelas sejarah nanti. Kita akan buat special sambungan ni seminar. Okay, kita habis dalam paling limit pun dalam ni lah 8.45 sebelum isyak Jom. So reaksi rakyat pula terhadap persatuan pertubuhan yang tu kan. Okay. Reaksi rakyat, okay. Fahaman kebangsaan yang diperjuangkan golongan inilah putera AMCJA kan. AMCJA. Kan. Mana? Betul lah. AMCJA ni dia mudah terima oleh sesetengah rakyat ya. Okay, dan juga cawangan dia banyak cawangan di mana telah menubuhkan cawangan PKMM. Okay, PKMM ni yang tadi dia punya tu Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okay, pun menubuhkan cawangan dekat mana? Dekat seluruh negeri Perak dan juga adalah dekat Hulu Langat Selangor dan juga Temeloh Pahang. 3 tempat lah di mana seluruh negeri Perak tu ya. Okay. Dan juga untuk jumlah ahli pula beribu. Okay. Jumlah ahli, okay, total keahlian Parti Kebangsaan Melayu Malaya Melayu tersilap je. Betul lah, Melayu Malaya. Okay, dia punya jumlah ahli tu kan, pada Julai 1947 anggaran dia lebih 53,000 orang. Dan apa peranan ataupun perjuangan mereka ini? Okay,
So yang utama sekali memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Okey. Berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang bukan sekadar menjadi tokoh tempatan tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga apa? Sehingga digelar tokoh politik nasional. Okey. Kita ini gambar Ishak Haji Muhammad sedang berucap dalam satu mesyuarat. Lepas tu adalah Ahmad Bostamam Kemang Okay, Bostamam dan ahli PKMM dan Kongres API tak jumpa pula. Pakatan Pemuda Insan betul tak? API, okey. Sekejap. Yang 22 hingga 1946. Okey. Jadi apa dia maksud sebenarnya digunakan oleh British kerana sebab utama dia tentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Okey, Ahmad Bostamam buku API menyatakan secara tegas bahawa mereka ini menentang British menindas golongan-golongan nasionalis Melayu radikal ni. Dan golongan ini pula tak seberhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan. Okey. So ucapan Timbalan Perdana Menteri Malaysia 1970 hingga 1973. Okey. Tempoh hikmat. So ijazah hormat doktor undang-undang di Convocation Universiti Malaysia tak silap ataupun pada 23 September 1970. Ucapan dia ni. Ucapan beliau macam ni okey. Golongan moderate ataupun moderate okey. Tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga telah memberikan sumbangan terhadap tercapainya kemerdekaan. So buku teks kalau korang nak tahu ataupun maybe dah tahu kot. So maybe sebab itu kot buku teks kita ni dikaji balik, dipersoalkan balik sebab macam kita selit juga dekat radikal ni. Mula tak ada suara. Sekejap. Beberapa Okay. Bertemu kembali. Okay, let's go. So macam isu lah dekat buku teks kita ni sebab macam juga di mana kita soalkan lah macam pelajar kita ni lah belajar buku teks sejarah tingkatan 4 SSM ni akan terpengaruh dengan ideologi ataupun ideologi tu macam ni lah mindset orang radikal ni ataupun komunis ni. So macam itulah kegusaran macam pelbagai pihak lah mengenai buku teks kita yang dibangkitkan masa tahun bila? Awal tahun ni tak silap, awal tahun ni. Bangkitkan dekat banyak medium lah terutamanya Twitter ya.
Okay, Twitter memang kalau seorang tu tweet, dia memang viral tu memang viral satu negara lah. Okay. So sambung kembali. Okay. Jadi apa cadangan Putra AMCJA ni? Okay. Sebab menentang perjanjian persekutuan 1948 ni sebenarnya apa? Sebenarnya disebabkan jawatan kuasa kerja hanya diwakili oleh orang-orang UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Dan mereka mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada apa? Kepada perjanjian persekutuan 1948. Dia macam untuk perlembagaan rakyat ni sebagai pro rakyat yang lebihkan kepada hak rakyat macam tu. So kan Putra dan juga AMCJA ni kan gabungan kan. So adalah cadangan mereka yang berbeza sedikit. So cadangan Putra ni kan, okay, kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu dan juga bendera dan lagu kebangsaan. AMCJA pula bercadang penyatuan tanah Melayu dengan Singapura, sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam dan juga sama jugalah syarat kewarganegaraan. Okay, jadi kenapa mereka usulkan perlembagaan rakyat? Okay, so macam ni. So perlembagaan rakyat ni, okay, Putra AMCJA ni kan, persatuan ni, gabungan ni mengadakan pertemuan untuk mengemukakan perlembagaan rakyat pada bila? Pada Julai 1947 dengan isi kandungan dia ada 10 ada 10 isi kandungan. Okay, di mana yang pertama sekali tanah Melayu ni disatukan, dia macam ni lah, dia gabungan sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adalah dipecahkan daripada ni. Okey. Sambung. Okey, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Yang kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan juga Majlis Negeri yang terpilih. Okey. Okay, Majlis Negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Okey. Lepas tu yang ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Okay. So Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Okey. Seterusnya yang kelima, isi kandungan dia, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui suatu majlis khas lah. Okay, seterusnya, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Seterusnya mengusulkan juga lah berkenaan yang 7 ni, isi kandungan dia, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal tu maksudnya satu, yang utama. Ialah satu di tanah Melayu. Okey, seterusnya yang ke-8, hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Okey, seterusnya yang ke-9, kewarganegaraan Malaya harus dinamakan Melayu. Siapa yang dapat warga negara tu, title warga negara untuk Persekutuan Tanah Melayu ni kan, akan dikira sebagai Melayu. Okay. 10 pula, okay, warna merah dan juga putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. So that's why lah dekat bendera Jalur Gemilang tu adalah warna merah dan putih. Maksudnya memang diperjuangkan sejak dulu lagi lah. Yang ni macam isi kandungan dalam perlembagaan rakyat tu. Okay. Jadi apa pula reaksi British selepas mendapat tahu macam lepas dicadangkan perlembagaan rakyat ni sebagai satu alternatif selain perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Lepas tu British ni pula buat hal pula, dia buat apa?
dia menolak terus Perlembagaan Rakyat dan dia pun macam kan dah tubuhkan jawatan kuasa kerja kan, jadi dia macam nak proceed dia punya plan, dia pun ni lah proceed je jawatan kuasa kerja di mana seterusnya British tu menerima lah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, di mana yang digubat oleh jawatan kuasa kerja sendiri lah. Jadi apa tindakan Putra dan AMCJA selepas di reject idea tu? Dah lah penat buat kertas usul apa semua isi kandungan dia kan, penat bincang ramai-ramai. Lepas tu kena tolak oleh pihak British ni. Okay. Dah lah menumpang British ni. Okay. So pertama sekali menganjurkan hartal. Okey, hartal ni apa? Hartal ni tindakan menutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga itu sendirilah. Di mana protes tanpa keganasan ini telah diadakan dengan menutup semua premis yang beroperasi seperti apa? Kilang, kedai, sekolah, pejabat dan juga ladang lah. Okay. Di mana tindakan ni telah dimulakan pada 20 September 19. Okay. 20 September 1947 di mana tindakan hartal ni kan, okay, kan dia pasal menutup kan semua premis. Okay, so dia macam ni lah. Dia meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan dan kemudian ada satu tarikh tetap ni iaitu sebulan selepas itu pada hari yang sama tarikh hari yang sama iaitu 20 Oktober sebulan selepas tu 1947 merupakan tarikh yang dipilih lah untuk hari hartal semalaya. Maksudnya satu negara buat hartal ni. Okay. Dan menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Okey, jom sambung. Okey, rasanya sempat sambung sampai habis ni. Okey. Tak sempat nak sambung dekat bawah dia. Okey. So 5.2, jom. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di mana tarikhnya 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasminya setelah Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian PTM tersebut. Okay. Di mana faktor penubuhan dia, pertama sekali penentangan orang Melayu lah terhadap Malayan Union ni. Di mana orang Melayu, Raja-Raja Melayu, golongan cendekiawan Melayu dan juga UMNO telah pun berganding bahu untuk membantah Malayan Union kerana apa? Malayan Union ni sebenarnya memberikan kesan buruk kepada institusi raja itu sendiri dan juga inilah orang Melayu. Okay, so bantahan ini telah disaksikan oleh Gammans dan Des Williams, iaitu kedua-duanya ni lah ahli Parlimen British ataupun Des Williams saja yang ahli Parlimen British. Okay. Jadi setelah disaksikan bantahan tersebut, mereka pun melaporkan hasil tinjauan tersebutlah kepada Dewan Parlimen British dan menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan Malayan Union ni, keadaan menjadi apa? Menjadi huru-hara. Dan ketika bantahan dilakukan, persediaan menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dijalankan melalui rundingan. Okay. Raja-Raja Melayu, alamak. Terus ni hilang tidak. Manek. Tekan enter. Okay. Tengah syok cerita. Jap. Okay, mana? Okay. Kenapa dia balik sini? Okay, kita tengok sini. Sampai sini. Okay, jom. So, okay. Menyatakan bahawa, okay dah. Okay.
Jadi ketika bantahan tersebut dilakukan terhadap Nilai Melayu Union, persediaan menggubal perjanjian, okey ni dah cerita tapi tak apalah. Persekutuan Tanah Melayu dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga British. Okey, kita sampai sini lah kot masa poin ni. Okey, so yang kedua pula faktor dia cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO itu sendirilah pada bila? 27 Mei 1946 telah diadakan pertemuan dan rundingan antara apa? Malcolm McDonald, okay, Governor General, okay, lepas tu kita ada Sir Edward Jen, okay, Governor Melayu Union dan juga Raja-Raja Melayu dekat mana? Dekat Kuala Kangsar. Adalah peristiwa ni. Kita ada belajar, kita ada kenal sikit masa sekolah rendah masa tahun 4 ataupun 5 macam tu lah. Adalah kita nampak dia punya macam apa? Macam adalah gambaran dekat ni. Dia punya gambar tapi dia macam gambaran lah macam mana sesi tu diadakan. Okay, di mana tujuan dia adalah untuk mengatasi keadilan ialah mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Melayu Union, cadangan Raja-Raja Melayu, penubuhan persekutuan bertaraf naungan. Okey, naungan bukannya jajahan. Okey, maksudnya berdaun di bawah British lah. Perjanjian baharu untuk gantikan Melayu Union. Okey, sikit lagi. Jabatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur Raja berkuasa dalam perundangan dan perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul sebagai muncul dalam persekutuan yang baharu. Okey, ni sikit je lagi. Okey. Jadi apa peranan Sultan Perak? Okey. Peranan dia sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu yang menjelaskan kepada Sir Edward Gent ni agar British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Jadi Gammons dan Rees William ni pun menyampaikan surat bantahan dari Sultan Perak di Parlimen British yang berbunyi macam ni. Okay. Tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Melayu Union. Okay, yang itulah. Okay, so itu saja daripada saya. Nanti kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Okay. Nanti dah maybe next week kot. Okay. Ataupun esok ke esok adalah waktu yang saya akan cuba buat lah nanti. Okay. So kita akan sambung esok pula, sesi esok pula seminar sejarah ni. Dimulakan dengan tutor Afif dengan bab 6, lepas tu nanti bab 7 saya. Lepas tu kemudian bab 8 oleh tutor tak ingat lah. Dan bab 10 jugalah oleh tutor lain antara tutor Afif dan juga ni lah tutor Najmuddin ataupun korang panggil ni lah tutor Muddin. Saya lagi esok kita akan jumpa dekat bab 7 dan juga bab 9. Okay. So see you soon and thank you very much for joining the seminar lah. Okay, so hopefully tak adalah lag sangat. Okay. So itu sahaja daripada saya. So sekian, terima kasih. Dan inilah. Jumpa esok. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Panggil Aida ke? Apa Aida ke? Boleh je panggil Aida. Boleh tak send ni? Nota. Boleh. Nanti saya send terus dalam grup lah. Tapi sebelum ni dah send dah. Tak apa, saya send balik. Okay. Okay. Bye. Bye.